Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma taufiqi illa billah wa ma tawakkuli wal i'timadi wal i'tisami illa 'ala Allah. Salawatullahi wassalamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma atina al-hikmah yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, muslimin dan muslimat, alhamdulillah Allah izinkan kita pada pagi ini dia masuk waktu duha pukul 10. Dia waktu pukul 10 ni dipanggil waktu duha sebab makna duha berbeza dengan waktu isyraq. Isyraq terbit matahari, tapi duha terang benderang. Okey, pukul 10.30 cahaya dah terang benderang, dan Allah sebut wadduha wal laili idza saja, dan demi waktu duha dan malam yang telah pun berlalu. Berbetulan dengan topik kita pada pagi ini, insya-Allah kita akan cerita tentang topik malam. Baik. Tapi sebelum tu sajalah mukadimah. Kalau kita perhatikan kisah ataupun cerita peristiwa Isra' dan Mi'raj, boleh berjalan semuanya? Boleh eh? Baik. Kita cerita peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Okey. Al-Isra' wal Mi'raj. Okey. Al-Isra' wal Mi'raj ada kaitan dengan topik kita pada malam ni. Ada kaitan dengan topik kita pada malam ni. Bila kita sebut cerita Isra' Mi'raj ni, apa yang sahabat-sahabat bayang ada dalam kepala? Bila kita sebut Isra' dan Mi'raj, apa yang terlintas dalam kepala? Apa dia? Perjalanan. Okey. Lain lagi bila perjalanan? Solat. Solat. Pandai Haji. Okey. Bila kita sebut saja Isra' dan Mi'raj ni, dia cerita tentang as-salah. Poin besar dia adalah as-salah. Okey. Kemudian ada satu lagi benda yang digabungkan dengan solat ni, yang ramai orang lupa. Dia nampak cerita Isra' Mi'raj, cerita solat. Dan lebih dahsyat ni, bila cerita Isra' Mi'raj ni, dia bawa cerita pasal atas langit, tapi dia lupa pada solat, lupa pada satu benda ni. Kawan dengan solat ni juga ada satu perkataan lagi bila kita cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Tahu tak tahu? Tak tahu. Saya bacakan ayat, cerita tengok. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Dapat? Ha? Ya, selain daripada as-salah, ada benda kedua, iaitu lailan. Bila sebut peristiwa Isra' dan Mi'raj, Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada waktu malam. Bukan berlaku waktu siang, berlaku pada waktu malam. Nak gambarkan apa? Seolah-olah ada kaitan di antara solat dan di antara malam ni, dua benda yang amat-amat kuat. Dan peristiwa ini pun ada dua topik ini yang diceritakan. Baik, sebelum tu, tahu ke tak tahu kita yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ni dalam keadaan jiwa yang sentiasa keluh kesah. Keluh kelek lain, keluh kesah lain. Apa dia makna keluh kesah? Jiwa kacau, tak seronok. Dia tengok hari ni panas, alamak panas pula. Tiba-tiba esok hujan, alamak hujan pula. Sampai-sampai trafik lamp merah, 3 kali dah sampai merah ni. Tiba-tiba satu hari hijau, hijau pula. Itu yang kata jiwa manusia ni sentiasa kacau. Allah katakan di dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, idza massahu al-khairu manu'a. Allah kata kami jadikan manusia, kami ciptakan manusia ni dalam keadaan keluh kesah. Bila ditimpakan benda yang kesusahan, kesulitan, dia akan keluh kesah. Wa idza massahul khairu, bila kami berikan pada dia kebaikan, juga keluh kesah. Illa, melainkan al-musallin, orang yang solat.
Orang yang solat, solat ni pengubat keluh kesah. Okey, solat adalah pengubat keluh kesah. Maksudnya pengubat jiwa yang tak tenteram, jiwa yang serabut, solat adalah jawapan. Tapi di sana, dan Isra' dan Mi'raj ni berlaku pada waktu malam. Malam juga ada satu keistimewaan. Apa keistimewaan yang ada pada waktu malam? Okey, apa istimewanya malam? Surah Al-Muzammil menceritakan tentang keistimewaan. Kalau solat ni ubat keluh kesah. Ubat apa ni? Penawar bagi penawar. Penawar keluh kesah. Sebab tu orang tak solat ni jiwa kacau, hidupnya teruk, jadi macam-macam kehidupannya. Dan malam pula ni, untuk malam ni, apa jawapan malam ni? Saya bacakan ayat. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fil nahari sabhan tawila. Baik. Apa Allah kata? Orang yang sedang selimut, bangunlah di tengah malam walaupun sikit. Separuh malam, kurang separuh ataupun nak lebih, ikut suka. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan berikan satu tugasan yang berat, satu ucapan yang berat. Maknanya orang yang bekerja ataupun orang yang ada kesusahan dalam pekerjaan, kesulitan di dalam hidup, Allah jadikan bangun malam ini sebagai apa? Menjadikan dia peringan. Betul tak bahasa Melayu saya? Peringan. Sesuatu yang berat Allah nak ringankan dia dengan cara malam tu tadi. Allah nak jadikan sesuatu yang berat itu sebagai ringan dengan bangun malam. Okey. Baik, dan Allah nak jadikan sesuatu yang susah sebagai senang. Okey, nak senangkan. Antaranya tugasan-tugasan yang kita buat, baik dia seorang isteri, baik dia seorang suami, baik dia seorang pekerja. Baik. Ni malam ni. Kenapa malam lagi? Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an. Waktu yang paling tepat. Wa aqwamu qila. Okey, wa aqwamu qila, berkesan. Okey, ada 4 benda yang kita dapat daripada malam, daripada ayat ni. So Allah kata, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami nak berikan satu tugas yang berat. Engkau kena bangun malam, kena baca Quran. Bila engkau bangun malam dan engkau baca Quran, bekerja engkau yang berat tadi kami akan ringankan. So Allah nak senangkan tugas kita, Allah nak ringankan pekerjaan yang berat tu tadi. Masalah yang berat ni Allah nak ringankan dengan bangun malam. Baik, Allah sambung lagi, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an. Malam ni waktu yang paling tepat. Kalau baca doanya doa yang paling mustajab. Kalau dia minta, permintaan dia akan dimakbulkan. Waktu yang paling terbaik. So paling tepat ni sehingga dikatakan waktu malam tu seumpama orang yang memanah, ditarik busur dia lemparkan panah dia tepat kena pada sasaran. Tu yang kata malam ni paling tepat. Wa aqwamu qila, dan apa sahaja bacaan ke doa ke ibadat yang kamu lakukan pada waktu malam ni, ibadat yang akan mendatangkan kesan pada jiwa. Yang ni yang kita nak. Berapa banyak orang yang beribadat tapi tak ada feel. So feel dia kat mana? Bila dia kena mulakan dengan orang yang bangun di tengah malam. Malam nak didik hati ni supaya ada feel tu tadi. So ini di antara kelebihan malam yang berlaku pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, as-solah dan juga pada waktu malam. Dan inilah topik yang kita nak bincangkan. Maka Imam Al-Ghazali dia bagi pesan pada anak muridnya. Pesanan ini pesanan boleh dikatakan semua tok-tok guru pondok ke tak pondok ke. Saya ingat saya sering dipesan, siapa yang belajar agama, 2 benda ini bukti yang kalian memang betul-betul pelajar agama. Kalau 2 benda ni tak boleh buat, kalian bukan pelajar agama, melainkan kalian pelajar dunia. Apa dia?
Yang pertama, siapa pun dia belajar pondok ke, dia belajar kat mana ke, jangan tinggalkan solat berjemaah. Bukti kita sungguh-sungguh dalam ilmu yang kita belajar, terutama bagi yang lelaki. Baik, yang kedua, mereka adalah orang yang bangun di tengah malam. Inilah pesanan saya ingat saya daripada saya belajar di Malaysia sampailah ke luar negara. Inilah dua benda. Kalau ada orang yang abaikan dua benda ni, seumpama dia adalah orang yang main-main dalam kehidupannya. Ini topik yang amat penting. Sebab tu pengarang diletakkan hikmah ini pada hikmah ataupun nasihat yang ke-10. Baik, jom kita tengok balik. Apa kata pengarang? Qala al-musannif rahimahullah, kata pengarang kitab ini, wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain, mudah-mudahan kita dapat manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Dia kata nasihat yang ke-10, bangunlah beribadat di waktu malam. Oh, bila waktu malam disebut qiyamul lail. Baik, saya padam yang ni, kita nak tulis pula qiyamul lail. Bila tajuk dia bangun beribadat waktu malam. Bangun beribadat waktu malam, bahasa Arab, bahasa Melayunya apa? Qiyamul lail. Okey. So, ingat bahasa Melayunya qiyamul lail, kan? Okey, sat kita tulis dulu. Pandai juga tu. Qatar ni dia pergi buat cermin kat sini, senang cerita. Daripada buat whiteboard. Padam pun senang. Okey. Pen mana saya guna tadi? Atas ni? Dekat beg? Oh, okey. Apa tadi saya nak cerita? Lupa dah. Okey. Bahasa Melayunya qiyamul lail. Okey. Okey, qiyamul lail. Baik, qiyamul lail. Bangun malam, qiyam, bangun. Al-lail, malam. Kenapa bila nak buat ibadat waktu malam dipanggil qiyamul lail? Waktu siang tak dipanggil qiyamul lail. Okey? Tak dipanggil qiyamul lail. Baik, waktu ni dipanggil orang yang qiyamul lail. Istilah kedua dipanggil sahir. Sahir, daripada sahir ni lah datangnya waktu sahur. Okey, apa makna sahur? Berjaga. Okey, sahir berjaga, qiyam menghidupkan ataupun bangun malam. Baik, pasal apa saya nak ceritakan definisi ni nak bagi kita faham. Bila kita sebut qiyamul lail, maknanya orang tu katakan qiyam ni apa? Bangun. Sebelum saya bangun apa saya buat? Saya duduk ataupun saya berbaring ataupun saya tidur. Maka orang yang bangun ni dia tinggalkan benda yang orang biasa manusia lain suka. Apa dia Allah kata? Tatajafa junubuhum. Ada orang yang meninggalkan tempat baring dia, tempat alas belakang dia ataupun tempat sandar dia. Anil madaji', daripada tempat dia berbaring. Yad'una rabbahum, dia bangun beribadat, berdoa, solat, khaufan wa tama'an, kerana takut dan kerana tamak. Maksudnya orang yang qiyamul lail ni orang buat apa? Orang yang bangun selepas dia tidur. Sebab tu di sini timbul, kalau siapa buka dalam fiqh, bila masa seorang tu dibolehkan dia buat solat tahajud, maka dikatakan dia kena tidur dahulu walaupun tidur-tidur ayam. Kalau sekiranya dia tidak tidur, dia tak panggil qiyam tapi dia panggil sahir. Okey, hak sebelah ni. Apa dia sahir? Sahir ni orang yang berjaga. Berjaga tak tidur, tapi qiyam, tidur dulu baru bangun. Kat sinilah yang menjadikan kita faham, kita tahu qiyamul lail ini didahulukan dengan tidur terlebih dahulu. Sebab itu kalau kita tengok ibadat Nabi SAW ketika dia bangun malam, apa dia buat? Dia akan tidur dan bangun. Dia akan tidur dan bangun. Maka tidur dan bangun itulah manifestasi daripada perkataan qiyamul lail, iaitu orang yang bangun di waktu malam, kerana dia asalnya adalah tidur. Baik, yang kedua, sahabat-sahabat rahimakumullah, makna qiyamul lail ni adalah biasanya orang di waktu malam orang buat apa? Orang tidur.
Tapi ada orang dia tak tidur, dia bangun. Disebabkan dia bangun itu dipanggil qiyamul lail. Sebab kebiasaan semua orang tidur. So dia adalah orang yang luar biasa. Sebab dia buat benda yang orang tak buat. Baik, Allah kata dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Allah jadikan malam waktu tidur, Allah jadikan siang waktu cari rezeki. Tapi hamba Allah ni peliknya, waktu siang dia cari rezeki, dia bekerja, waktu malam dia bangun pula. So istimewa tak? Orang ni adalah orang yang istimewa. Sebab itu mereka digelar sebagai VVIP Allah. Ni orang hak bangun malam ni. Baik. Sekarang kita nak cerita apa kata pengarang ni tentang bangun malam. Baik, sebelum kita tafsir ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Dia kata bangunlah beribadat di waktu malam. Siapa yang suruh bangun waktu malam ni? Siapa yang suruh bangun di waktu malam? Allah. Okey? Allah. Siapa yang suruh bangun? Kalau soalannya, siapa suruh bangun? Siapa? Lorak utama, siapa? Okey, yang pertama Allah. Okey, yang kedua, siapa suruh bangun? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Okey, baik. Ni tiga ni yang suruh kita bangun malam. Tapi hak paling tinggi Allah suruh. Nabi SAW suruh. Para alim ulama juga suruh. Seolah-olah benda ni satu benda yang amat hebat. Saya ambil terlebih dahulu. Allah suruh. Kat mana Allah suruh? Allah sebut dekat dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil, orang yang sedang tidur berselimut, khumil lail, bangun di waktu malam walaupun sedikit, illa qalila. Permulaan turun surah tu turun 2 ayat saja. Ya ayyuhal muzammil khumil lail, bangun di waktu malam. Kata Aisyah Ummul Mukminin, kami melihat para sahabat sampai bengkak-bengkak mata, bengkak kaki, sampai ada yang pucat muka kerana bangun malam tak tidur langsung. Setelah turun ayat yang seterusnya, baru mereka faham Allah bahagikan malam kepada beberapa bahagian. Siapa suruh? Allah suruh. So maknanya siapa yang bangun di tengah malam ni, dia buat benda yang apa? Yang sunat. Sunat yang Allah suruh. Dia tak wajib tapi sunat. Contohnya kita katakan, okey, kita ada kelas, okey, di rumah ngaji Melaka. Okey, kelasnya bermula pukul 10.30. Pukul 7 dia dah sampai dah. Kita kata ini luar biasa. Dia sampai. Kemudian siapa yang rajin, dia sampai dekat sini, dia peganglah penyapu, dia nak sapu sampah ke, dia nak kemas ke, terpulanglah. Tak wajib pun nak buat, tak nak buat sudah. Tapi dia datang, apa dia buat? Dia sapu sampah, dia mop lantai, sampai ke siling pun dia mop sekali. Okey, baik, punya rajin. Baik, so orang yang macam ni dia akan dikenali. Siapa kenal dia? Semua kita kenal dia. Ni makcik ni rajin. Cik ni rajin, dia datang, dia bawa tangga, dia bawa mop, dia bawa kursi semua, dia panjat, dia bersih semua. Pasal dia rajin tadi. Maknanya Allah akan kasih tak? Allah akan kasih. Bila Allah kasih pada seseorang, siapa baca dalam hadis Riyadhus Shalihin, bila seorang hamba dia buat yang fardu, kemudian dia buat yang sunat, sampai Allah kasih dekat dia. Yang fardu digabungkan dengan sunat, sampai Allah kasih. Bila Allah kasih dekat seorang hamba ni, Allah akan panggil malaikat. Wahai para malaikat, aku kasih pada si Fulan bin si Fulan. Baik, maka hendaklah kalian juga kasihkan kepada si Fulan ni. Malaikat pula panggil segala makhluk yang ada di langit dan di bumi diseru. Wahai segala makhluk, Allah telah kasih kepada si Fulan bin si Fulan, maka kasihilah si Fulan bin si Fulan tersebut sebab Allah telah kasih kepada dia. Maka akhirnya dia akan dikasihi oleh orang yang ada di bumi. So kalau orang datang tanya, ustaz nak tanya ada tak ubat pengasih? Ada. Okey, baik. Apa dia ubat pengasih dia? Kau bangun tengah malam. Itulah ubat pengasih dia. Siapa nak jadi orang yang dikasihi oleh manusia? Ada orang benci dia, tapi ramai orang akan kasih. Makna kasih di sini, orang akan suka pada dia, orang senang duduk dekat dengan dia, orang suka pandang muka dia. Yang ni tanda bila Allah kasih, automatik yang di bumi juga akan kasih. Dengan cara macam mana? Buat benda yang Allah suka. Maka benda ni tak wajib. Bila orang boleh buat, menunjukkan dia ni orang yang hebat. Sebab tak semua orang yang boleh buat, tapi dia boleh buat. Maka dia adalah perintah Allah.
perintah Allah kepada Nabi SAW, maka hari ini kita dapat lihat bagaimana Nabi SAW dikasihi oleh sama ada orang Islam dan orang bukan Islam juga kasih. Baik, yang kedua, perintah ini disebut oleh Nabi SAW. Apa Nabi SAW sebutkan kepada para sahabat? Ni'ma Abdullah, sebaik-baik Abdullah, hamba Allah, iza qama bil lail, kalau dia boleh bangun malam. Sebaik-baik umat Nabi SAW ni, sebaik-baik Abdullah ni, seorang hamba Allah ni, bila dia boleh bangun malam. Bila dia boleh bangun malam. Baik, saya sebut lagi, dalam Al-Quran ada satu surah. Surah apa? Ada surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan ni Allah cerita Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Siapa dia Ibadur Rahman? Hamba Allah yang pengasih. Siapa nak bagi jadi dia ni orang yang bukan sekadar Allah kasih dekat dia, dia ni pun ada sifat yang penyayang, pengasih. Orang yang sifat penyayang, pengasih ni orang pelembut orangnya. Cara cakapnya, dia takkan marah banyak, dia takkan bergaduh dengan orang, dia jalan dekat bumi ni dengan tenang, sampai ke tahap kucing pun suka dekat dia kalau dah jadi orang yang hamba Allah yang pengasih ni. Tapi ada sifat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Baik, Allah kata hamba Allah yang penyayang ni siapa? Hamba Allah yang berjalan di atas bumi dengan tenang. Wa idza qatabahumul jahilun, bila orang jahil bercakap dengan dia, dia bercakap dengan orang jahil. Orang jahil ni orang yang bodoh, orang yang tak reti bahasa, orang yang tak suka pada agama, orang yang suka bertengkar, orang yang suka pemarah, datang provoke dia. Qalu salama, dia akan ucapkan Assalamualaikum, dia tinggalkan, dia tak akan layan, bahkan dia akan ucapkan perkataan yang baik. Orang maki hamun dia, Alhamdulillah, dia tak akan balas balik kejahatan dengan kejahatan. Siapa dia ni? Ibadur Rahman. Wallazi, pasal apa dia macam tu? Dia juga adalah orang yang yabituna li rabbihim, orang yang bangun untuk Allah. Dia sanggup berjaga malam untuk Allah. Sujjadan, dia bangun untuk sujud, wa qiyamah, dan juga berdiri. Dia adalah orang yang banyak sujud dan banyak berdiri. Kat mana ni? Di waktu malam. Nampak tak? So bila dia buat perbuatan ni, dia ni dipanggil Ibadur Rahman, hamba Allah yang pengasih, orang yang ada jiwa yang lembut. Sebab tu kalau gamak ganas sangat tengok kucing dia sepak, tengok rimau dia terkam, maka orang macam ni apa nak buat? Engkau ni elok kena bangun malam kerap ni, bagi lembut sikit hati. Siapa hak kena keras-keras pun sama juga. Kalau rasa kita ni jenis pemarah, suka bergaduh dengan orang, nak coolkan kita ni adalah dengan bangun di waktu malam. Ataupun kita marah kepada sesuatu benda, ada benda tak puas hati, bangun malam juga adalah jawapan. Sebab itu bangun malam ni adalah ubat ketenangan jiwa yang amat besar. Sehingga kan disebut sebaik-baik Abdullah adalah bila mana seorang itu boleh bangun di tengah malam. Baik, maka begitulah juga dengan para alim ulama, maka mereka tidak meninggalkan amalan ini. Saya bagi satu contoh. Apa contohnya? Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Sa'id Ramadan Al-Buti ni seorang tokoh yang amat hebat. Anak dia Dr. Taufik cerita, dia kata bila rumah kami ada 2 bilik. Bilik bapa aku ni, aku kalau aku masuk dalam bilik bapa aku ni, aku hanya tengok bapa aku ni buat 3 benda sahaja. Kalau kita, anak kita cerita ayah kat mana? Ayah tak ada apa, tidur. Baik. Kalau kita bapa buat apa kat rumah? Tengok gusti, tidur, makan. Okey, baik. Tapi ditanya pada anak Syekh Ramadan Al-Buti, dia kata 3 benda saja bapa aku buat. Yang pertama, sama ada dia tengah solat kat dalam bilik. Yang kedua, dia sedang menulis. Yang ketiga, dia sedang membaca. Jarang sangat aku tengok bila aku masuk bilik bapa aku dalam keadaan tidur. Kalau kita pantang buka pintu, tengah tidur. Tutup pintu pun tidur, buka pintu pun tidur juga. Baik, ini di antara amalan para alim ulama, sehingga mereka akan pesan kepada murid-murid mereka untuk jangan meninggalkan solat malam. Saya pernah cuba menghafal tak dapat. Quran ni satu muka surat ni saya mengambil masa kadang sampai 2-3 jam, tak boleh sampai pegang kepala Allah, rasa macam nak terbakar kepala, tak boleh hafal. Pergi jumpa dengan seorang syekh,
dia sebutkan pada saya. Dia kata, engkau kalau nak minum air bersih, jangan terus minum, tapi tuang dalam gelas. Nak tuang dalam gelas, kena bersihkan gelas. Make sure gelas bersih supaya air tadi akan kekal bersih. Baik. Yang kedua, salah satu cara nak melembutkan, nak melenturkan supaya ilmu yang kita belajar senang faham dan apa yang kita hajati Allah akan perkenankan, jangan tinggalkan solat malam kerana dia adalah keringanan pada kehidupan kita. Banyak bangun malam. Saya kesnya saya kena penampar Jepun. Bukan penampar Jepun, penampar Arab. Belajar dekat Ma'had kena menghafal. Tiap-tiap hari kena menghafal, bukan sikit, banyak. Sehari saya kena menghafal 30 baris, bukan perkataan, baris. Saya balik dah sakit kepala, rasa macam nak berhenti. Ya Allah Akbar, tak pernah saya belajar susah macam tu, kena menghafal. Hari ni kalau saya kata dekat rumah ngaji ni, saya nak semua orang, kita dah belajar dah bab 10 ni, saya nak minggu depan hampa tak hafal, hampa jangan main. Saya seorang je main minggu depan. Okey, baik. Dah tak boleh hafal? Bukan senang nak boleh hafal. Macam itulah kami. Kami tak hafal, memang kami akan ditendang keluar, dibuang. Akhir sekali, satu hari ni Syekh Ridwan, dia mengajar kitab Hikam Ata'illah. Dia masuk dalam kelas, dia pun mengajar, dia kata, okey, dia ni dia antara Syekh yang garang. Tapi dia tak buat, cumanya dia, kita takut gerun dekat dia. Akhirnya dia kata, balik hafal, besok datang balik. Okey, besok datang tasmik. Besok ada kelas tu. Besok saya duk fikir malam tu, nombor aku 40, nombor last sekali nama. So kalau 1 jam masa tak sempat, pasal benda nak apa tu panjang. Tak apa lagi, tak apa kot, mesti minggu depan punya aku punya turn. Sebab ikut giliran kan. Apa, besok saya pun datang tanpa hafal. Masuk kelas, dia pun dah duduk bagi salam, semua dah buka, dia pun panggil Muhammad Najib. Saya kata mati aku pasal pola, dia pergi panggil aku orang yang pertama. Saya orang pertama yang dia panggil. Saya keluar kat depan, dia duduk kat sini, saya datang berdiri. Dia kata, Iqra ya Muhammad, baca. Saya diam, tak boleh. Nak baca, macam mana kita tak hafal? Dia kata, Iqra, baca. Saya tak baca. Iqra, aku cakap baca. Atalak Iqra, aku dah bercakap kat kau bacalah. Saya tak baca. Saya tak baca, dia bangun berdiri. Apa dia buat? Dia bangun, terus dia tampar kelepang, dia tampar muka saya. Waktu tu saya berusia 19 tahun. Tampar dekat muka, kopiah saya jatuh kat bawah, saya tak ambil, saya berdiri diam. Tak sangka saya ditampar. Sebab tak pernah ada seorang murid pun yang kena tampar dengan guru kat situ. Saya pecah rekod, orang pertama ditampar. Semua kelas diam. Bangun seorang budak daripada Algeria, sahabat saya daripada Algeria, dia angkat tangan, Assalamualaikum ya Syekh. Dia kata, bukankah ada larangan tampar di muka? Jangan tampar kat muka. Ada larangan tampar di muka. Kenapa engkau tampar budak ni Muhammad di muka dia? Kata Syekh ni, dia kata sebenarnya, dia kata budak ni tak ada ubat yang paling mujarab melainkan makan penampar aku sahaja. Tu yang kata guru ni, dia kenal lah murid dia. Sungguh tuan-tuan, disebabkan penampar itulah saya boleh hafal sampai ke hari ni. Disebabkan penampar tu. Tapi saya puji dia, esok hari dia panggil saya, dia kata, Najib, sebenarnya yang aku tampar tu bukan muka engkau. Tapi yang aku tampar tu adalah setan yang bertenggek kat muka kau. Setan tu dah lari, insya-Allah kau akan jadi orang yang baik. Tapi dia pesan, kalau kau nak hafal supaya dapat ingat dengan elok, maka bangunlah hafal pada waktu malam. Kemudian tasmik balik, ulang kaji ketika di waktu tengah malam. Sebab tu tengah malam ni waktu yang amat luar biasa. Dan banyak benda yang saya hafal di tengah malam, saya ingat sampai ke hari ni, termasuk Al-Quran dan juga ilmu-ilmu yang lain. Orang tanya, Ustaz, air dah berapa jenis? Laham yang sab'atan wahil matar wal ma'u min bahrin wa bi'rin wa naha kadzaka min 'anil wa saywa barak sumal min wa arba'un aidan tu'an ma yakunu tahiran mutahhara mutlaqan wa laysa makruhan ra. Ustaz, syarat tayammum syurutuha wujudu 'udhrin kasafa amar wa yahdi ma'al mali wa rawati fi 'alimalahu tayammum wa sa'ihu fil waqti fi tafsil imam. Ustaz, hadis sahih awaluha sahih wa ma tasal isnaduhu wa lam yashud aw ya'ni alwihi 'adun dhabitan am mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Semua hafal. Bila masa saya hafal, malam lah jawapan dia. So saya akan hafal antara maghrib, asyak, sambung sikit lagi selepas asyak sampai pukul 10. Tepat pukul 10, pak, tutup buku, keluar tengok TV sekejap, sembang dengan kawan. Kemudian saya akan masuk balik bilik, saya akan tidur. Saya akan bangun sekitar pukul 3.30 ataupun pukul 4. Bangun 3.30 pukul 4 tu, yang pertama saya akan buat Al-Quran terlebih dahulu. Saya akan solat dan saya baca balik Al-Quran yang saya hafal ketika dalam solat. Baik, kalau saya tak boleh baca dalam solat tu, menunjukkan hafalan saya tak kuat, saya akan ulang balik hafalan. Yang kedua, selesainya saya akan zikir
topik, subjek yang saya belajar, jadikan zikir yang saya akan sebut selepas daripada itu, sehingga saya menghafal 1225 baris kitab fiqh, 1225 baris dalam bentuk hafalan. Macam mana buat? Jawapannya adalah di waktu tengah malam. Baik, juga banyak benda yang saya buat dalam bentuk doa yang saya panjatkan pada Allah, dan Allah makbulkan doa tersebut melalui jalan waktu malam. Baik, salah satunya, kalau tak tuan-tuan tak akan dapat tengok saya berdiri kat depan ni, juga disebabkan waktu malam mak saya kata aku telah berdoa pada Allah dan air mataku untuk engkau seorang 30 malam di dalam bulan Ramadan untuk engkau. Tiap malam aku bangun berdoa. Hari ni kalau ada di antara ibu-ibu ke bapa-bapa yang datang mengadu masalah-masalah rumah tangga, masalah anak-anak, maka inilah jawapan dia. Sebab tu dia katakan inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an. Ibadat malam tu ibadat yang paling tepat, wa aqwamu qila, dan paling mendatangkan kesan pada jiwa, paling tepat pada permintaan, kesan pada jiwa, kesan pada diri kita, iaitu kita akan rasa semangat ataupun kekuatan hasil daripada amalan pada waktu malam tu tadi. Ini kehebatan malam. Sungguh malam mempunyai rahsia yang amat banyak. Waktu malam kita katakan malam yang dipenuhi dengan segala rahsia, dan sebab itu dipilih Isra' dan Mi'raj adalah pada waktu malam. Baik, jom kita sambung balik. Dia kata, wahai anakku yang tercinta, para pelajar semua, seandainya ilmu ni semata-mata itu cukup bagi engkau, kalaulah dengan belajar cukup, senang banyaklah. Mana pergi? Rumah ngaji buat apa? Belajar semua orang boleh buat. Anak kita boleh buat, kita boleh buat. Belajar tak susah. Hadir diri, belajarlah tu. Ada buku sikit, belajar. Masuk register nama, belajar. Okey, tak susah nak panggil kita orang yang belajar. Tapi tidak perlu kepada amalan. Tapi kalau belajar tanpa beramal, hak susahnya bukan belajar. Yang susahnya adalah ketika nak beramal. Yang ni lah yang paling susah. Ustaz belum tentu lagi boleh beramal. Even tok guru sekalipun belum tentu dia boleh beramal, kerana dia memerlukan kesungguhan. Tahu tak solat malam ni baik? Tahu. Tapi nak buat senang tak? Satu benda yang amat sukar. Sebab tu kalau orang tanya apakah anak kunci syurga, ada 4 anak kunci syurga selain daripada ucapan la ilaha illallah ni, ada 4. Baik, ada hadis kata, okey, miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga tu adalah la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah ataupun kalimah tasyahud, kita dah Islam, kita dah didaftarkan sebagai penghuni syurga. Even kalau buat dosa sekalipun masuk neraka, akan dipulangkan balik ke syurga, pasal dah ada anak kunci. Tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an kata, anak kunci saja tak cukup kalau tak ada gigi kunci. Anak kunci tak cukup, melainkan mesti kena ada gigi kunci. Sudah. Apa dia maksud anak kunci? Apa dia gigi kunci? Anak kunci la ilaha illallah, gigi kunci amalan. Maksudnya kalau engkau dah dapat kunci, tapi kunci engkau tak boleh nak buka pun, macam mana nak buka kalau mata kunci tak sama? Gigi kunci tu tak sama dengan gigi kunci yang pintu yang kita nak buka. Mana boleh buka? Mustahil untuk buka. Sama juga kalau engkau cakap engkau dah Islam dah sekalipun, ataupun engkau dah pun belajar ilmu tasawufnya, ilmu fiqahnya, ilmu tauhidnya, kok seumpama kita dah perfect dah, kita dah belajar, belum. Pasal gigi kunci belum dibuat, belum diasah. Macam mana nak buat gigi kunci? Gigi kunci itu adalah amalan kita. Itulah amalan kita. So hak kita bincang ni adalah gigi kunci. So, gigi kunci ataupun 4 anak tangga ke syurga yang akan menyampaikan seorang ke syurga dengan 4 amalan yang simple. Siapa yang sebut benda ni? Nabi kita Muhammad SAW. Kat mana Nabi sebut ni? Waktu mula-mula Nabi sampai kat Madinah, Nabi dah sebut 4 benda ni. Kita cek tengok, kita buat checklist. Ada tak 4 benda ni dalam diri kita? Kalau ada, Alhamdulillah, kita dah pun ada jalan ke syurga tu, dah ada. Cumanya Allah saja penentu dapat ataupun tak. Okey, kita ada checklist 4 amalan untuk ke syurga. Checklist syurga. Okey, balik sekali lagi, cerita dekat anak mak pi hari ni kelas. Checklist syurga. Ustaz bagi 4 checklist syurga. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat.
Checklist ini diberikan oleh Nabi SAW kepada para penduduk Madinah. Waktu Nabi SAW mula-mula sampai saja ke bumi Madinah, 4 benda ni lah Nabi SAW sebut. Apa dia 4 benda ni? Yang pertama, ufshus salam, sebarkan salam. Sekejap lagi kita terangkan, kita tulis dulu. Wa at'imut ta'am, jamu makan. Perkataan simple saja, tapi bukan senang nak buat. Yang ketiga, wasilul arham, hubung silaturahim. Yang keempat, wa qiyamul lail, okey, wa nasuniyam. Qiyam ketika orang lain tidur. Okey. Tadi kita sebutkan 4 benda ni. Sampai Nabi SAW ke bumi Madinah, Nabi kata, ayuhan nas, manusia, ufshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, jamu orang makan, wasilul arham, hubungkan silaturahim, wa qama bil lail wa nasun niyam, bangunlah di tengah malam ketika, wa shalla bil lail wa nasun niyam, solatlah di tengah malam ketika orang lain sedang tidur. Tadkhulul jannatu bisalam, masuklah kalian ke dalam syurga dengan selamat sejahtera. Masuklah ke syurga dengan selamat sejahtera. Hadis status adalah hadis yang sahih. 4 benda ni. Baik, kita perincikan sekarang ni. Sebarkan salam. Okey, nak tengok kita buat ke tak buat. Bila kita bagi salam dekat orang? Bila kita kenal orang tu. Kadang kenal orang tu, kalau teramat kenal tak ada salam. Kalau hak kenal bau-bau bacang, kita bagi salam. Contoh dengan saya, Ustaz, dengan Ismail ni, macam dia kata macam ni, rapat. Jumpa pasal rapat tadi, jumpa tak bagi salam. Oi lah bau. Oh, itu tanda rapat. Tak ada lagi dah salam, pasal rapat. Keluar mulut daripada lah habau. Oi hawau. Saya pernah dengar orang Melaka jumpa kawan dia sebut satu perkataan yang saya tak nak sebut kat sini. Terkejut di mana ni, di Syria waktu belajar dulu. Saya belajar sekali dengan ustaz. Dah meninggal dah apa ustaz apa? Mudah-mudahan Allah rahmati dia, Allah ampunkan dosa dia. Ustaz, adik ustaz ni bukan Ustaz Fuad, salah seorang Ustaz Fuad, geng-geng Ustaz Fuad, Ustaz Fuad, Ustaz Syauq, bukan Ustaz Syauqi, Ustaz Sofi, Ustaz Sofi Daud. Abang dia kan Ustaz, dah meninggal juga abang dia pun. Ustaz Sofi. Nah, alah yang umbai tu. Apa nama? Ustaz Sofi ya? Maksudnya Ustaz Sofi. Kan Ustaz Sofi kan? Apa nama abang dia? Hasbullah, abang kan Hasbullah, abang Ustaz Fuad. Sulaiman Daud. Okey, adik Ustaz Sulaiman Daud. Okey, adik Ustaz Sulaiman. Tu belajar sekali dengan saya. Ada lagi lah ramai orang Melaka ni, komuniti dia orang lebih daripada 10 orang dekat Syria dulu. First time dengar, kata, ui dahsyat juga. Dia orang datang pula kat negeri Kedah pula, lagi dahsyat dengan orang Kedah. Jumpa, oi bara sebut. Allahu akbar. Baik, pasal apa sebut macam tu? Pasal rapat. So patutnya kalau rapat lain yang sebut, tapi bila makin rapat lain. So yang ni kita buat betul-betul tak. Sebab tu disebut di antara tanda akhir zaman, orang akan bagi salam hanya kepada orang yang kenal sahaja. Orang yang tak kenal dia tak akan bagi salam. Jarang. Sebab tu saya puji orang Arab. Dia naik bas, langkah kaki kat atas bas, Assalamualaikum. Nak masuk ni, masuk kat pintu tu, Assalamualaikum. Pergi kat mana ni, nak bayar bil elektrik dekat TMB, Assalamualaikum. Baik, hari ni cuba tuan-tuan buat. Naik bas tuah tu. Naik, ada lagi bas tuah? Tak ada dah. Baik, naik saja atas bas, Assalamualaikum. Bagi salam, semua orang parti. Yang pertama minta sedekah. Yang kedua orang gila. Yang kedua mungkin wali. Okey, kalau dia kata wali tu boleh tahan sikit. Kalau pakai jubah serban mungkin wali dia kata ni. Tapi kalau bukan, dia kata ni minta sedekah ataupun orang gila. Pasal sebut salam pada tempat yang biasa orang tak sebut. Inilah realiti yang berlaku pada hari ni. Ini realiti. Kita tak sebut. Orang Arab ni sampai ke tahap dia jumpa siapa-siapa pun. Saya tinggal dekat rumah saya ni, kalau nak pergi ke kedai di Jordan dulu kena melalui kawasan kubur.
Kawasan orang Arab ni, bayangkan tengok, dia suka lepak kat atas kubur waktu malam. Bezanya kita dengan orang Melayu. Orang Melayu jangan siang ke malam memang tak berani nak lepak kawasan kubur. Kita lalu ni nak pergi kedai pukul 11 malam. Lalu ke kedai, tiba-tiba ada orang menyapa, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa orang, bayangkan kalau jumpa dia pakai jubah warna putih, dia bagi salam dekat kita tepi kubur. Apa nak buat? Lari lintang pukang. Peliknya kita. So, berapa banyak kita sebarkan salam. Yang ni, sebarkan salam. Yang ni pun mungkin kita fail, gagal dekat sini. Masuk rumah pun tak bagi salam. Pasal apa masuk rumah tak bagi salam? Pasal rumah sendiri. Rumah orang bagi salam. Rumah sendiri tak. Sedangkan rumah orang sepatutnya bagi salam, rumah sendiri pun bagi salam. Sebab tu nak masuk rumah pun bagi salam walaupun tak ada orang. Sampaikan di sana disebut dalam bab rumah yang tidak berpenghuni pun nak masuk. Dalam Islam lain, tapi pada adat kita lain. Rumah tak berpenghuni, tok nenek, nak cucu, tumpang lalu. Okey, itu yang kita baca. Patutnya bagi salam. Sama juga pergi rumah orang, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan masuk mana-mana rumah melainkan minta izin dan bagi salam terlebih dahulu. So, yang ni fail. Yang kedua, jamu orang makan. Jamu orang makan ni nampak bunyi macam simple, macam mudah. Baik, tahu ke tak tahu dalam kawasan kampung kita ni, kejiranan kita ada orang yang makan ke tak makan? Tak tahu, Ustaz. Pasal apa tak tahu? Pasal tak ambil tahu. Tahu ke tak tahu adik-beradik kita duduk kat Melaka, adik-beradik kita ada kat Negeri Sembilan, ada dekat Seremban, ada dekat Sabah, ada dekat Sarawak, ada kat tempat yang lain. Dia makan ke tak makan, dia pakai ke tak pakai, dia hidup macam mana? Tahu tak? Tak tahu. Pasal apa tak tahu? Dia tak cerita. Mana saya nak beritahu? Kita tak ambil tahu. Maksud jamu makan ni ambil tahu pasal orang. Jiran tetangga kita, pernah tak kita tanya siapa makan ke tak makan, ambil tahu tengok dia susah ke tak? Ada orang dia susah, dia tak minta. So yang ni kalau siapa boleh jalan keluar pergi cari orang yang memerlukan, orang tak makan, bagi makan pada dia. Apa kata Nabi SAW? Aku lebih suka keluar pergi cari orang susah, beri makan pada orang susah, lebih baik lagi daripada kalian duduk dalam masjid aku ni selama 1 bulan iktikaf. Orang tanya, Ismail lama tak nampak. Oh pergi ni dah ni, pergi umrah. Umrah mana? Umrah di Mekah lah. Umrah Mekah saya pergi 2 bulan. Sebulan duduk iktikaf dekat Masjidil Haram, sebulan dekat Masjid Nabawi. Apa kita kata? Gila Ismail ni, hebat. Sebulan iktikaf. Dia kata alhamdulillah Ustaz, tiap-tiap hari duduk dalam raudhah, saya tak bergerak, kepala diam. Duduk dalam raudhah sampai waktu petang. Okey, baik. Contoh, iktikaf kat mana? Nabi kata, aku lebih suka korang keluar pergi cari orang, bantu orang, berikan hajat apa yang dia hajati. Jamu makan dia lebih baik daripada korang iktikaf kat dalam masjid aku 1 bulan. Iktikaf sejam dalam Masjid Nabawi dah hebat. Bagaimana Nabi kata bagi makan lebih baik daripada iktikaf sebulan di Masjid An-Nabawi. Ini cerita hebat ni jamu makan ni. Hebat jamu makan, bukan benda yang biasa-biasa. Makan benda yang biasa-biasa tak ada masalah. Orang kita jamu makan juga, tapi dia kadang terlalu terikat dengan adat. Hari Jumaat pergi tengok kat masjid. Apa ada kat masjid? Pisang. Dalam Malaysia ni, Melaka ni pun cukup buah apple, ada buah kiwi, ada apricot, ada buah lai, ada buah anggur, ada pisang juga dia cari. Bukan nak kata pisang tak bagus, tak ada masalah. Pisang tu zat dia mengenyangkan, bagi tenaga. Buah kiwi ada, orange pun ada, tapi dia suka pisang pasal biasa orang buat dengan pisang. Cuba bagi pula nasi lemak. Saya buat dekat Masjid Ubudiah Air Keroh cerita pasal benda ni. Minggu depan McDonald sampai kat depan tu. Sungguh buah-buah. Dia orang hantar, dia panggil, beritahu dekat McD, kami nak 200 burger. 200 burger. Ketika hari Jumaat, atur burger kat atas tu. Sekali dengan air dan sekali budak McD datang hantar makanan. Siapa hantar? Ada orang Melaka. Saya sebut dekat masjid Kampung Tun Razak, banyak kebaikan korang boleh buat, tapi duk tunggu, duk nampak benda yang besar, akhirnya hak kecil tak buat. Apa dia Ustaz? Korang nak tolong tak orang-orang peniaga-peniaga kecil tepi-tepi jalan? Dia kata macam mana cara nak tolong? Cara nak tolong hari Jumaat pergi bisik kat dia. 1 balang berapa? Dia kata tak tahu. Biasa sehari dapat berapa? Dia kata RM200. Baik ni, Pak Haji bayar kat kau RM200 hari ni. Kau tak payah meniaga hari ni, kau bawa air ni kau pergi letak kat depan pintu masjid. Orang nak masuk, orang nak keluar, kau bagi percuma, jangan ambil apa-apa duit. Pak Haji dah bayar siap-siap kat kau. Bukan 1, bukan 2, 3, 4 peniaga air orang dah pergi bayar, suruh tunggu kat depan masjid selepas orang keluar dari masjid untuk minum. Tak ada masalah. Banyaknya. Bulan Ramadan 5-6 tahun lepas,
di dekat Peringit tu ada kan orang nak berniaga bulan puasa kan, pasar Ramadan. Ada satu karipap yang saya minat, tapi pergi pukul 6 lebih dah habis. Dia kata minta maaf dek, dah habis. Akhirnya satu hari ni saya pergi pukul 4 selepas asar tu, pergi nak beli karipap. Saya kata berapa nak beli? Saya kata 10. Bila saya beli 10 nak bayar duit, dia kata tak, dah ada yang bayar. Saya tanya siapa bayar? Dia kata ada hamba Allah datang, dia bayarkan semua karipap saya. Siapa yang nak berapa pun, dia kata berilah percuma, dia dah sedekahkan untuk orang berbuka puasa. Senang saja. Hari ni memang senang. Tapi apa yang kita buat? Okey, hantar mesej dekat sahabat kita, ni Timah ni nak ucap happy birthday kat kau, aku bagi kek kat kau sebiji. Deng, keluar gambar kek. Boleh makan tak? Haram boleh makan. Tengok gambar je. Punya korang asam, punya kawan. Jamu juga, jamu apa? Jamu mata. Bulan puasa, kau masak apa? Tanya dengan adik-beradik. Bukan masuk grup ahli keluarga kan, seorang masak lemak, seorang kari, seorang apa namanya, macam-macam lah masak asam. Tapi boleh tengok gambar je, tengok gambar senyum sedap punya, tapi boleh makan? Tak boleh makan. Punya tak guna orang akhir zaman ni. Nampak? Orang kata ni kan senang nak buat. Bunyi nampak macam simple, tapi nak praktikkan dia ada satu benda yang kadang amat sukar. Baik, saya kira jamu makan ni walaupun tak senang, tapi saya kira mungkin boleh buat lagi lah kot dah. Okey, tak apalah, kita tag lah, tanda lah. Okey, jamu makan. Okey, yang ni saya kira tak terlalu susah. Baik, nak tahu susah tak susah? Hampa tunggu minggu depan waksa yang sama pukul 10.30 apa berlaku ni. Kita tengok. Okey, baik, kita dah cerita dah. Okey, nombor 3. Yang nombor 3, hubung silaturahim. Hari ni orang lebih baik dengan kawan. Orang lebih baik. Bila kita sebut silaturahim ni, kena faham, silaturahim ni bukan kawan. Silaturahim orang yang mempunyai pertalian darah dengan kita. Abang, kakak, adik, mak, bapa, pak saudara, mak saudara, atuk, nenek, sepupu, sepapat. Yang ni kita panggil silaturahim, orang yang datang daripada asal keturunan yang sama. Ustaz, dia Jawa, saya Jawa, silaturahim tak? Tak, bukan bangsa, itu bangsa kaum. Tapi ni orang yang ada pertalian darah, adik beradik. Baik. So, di akhir zaman orang lebih kadang-kadang jaga perasaan kawan, jaga perasaan office mate, tapi tak jaga perasaan ahli keluarga. Baik dengan orang yang lain, tetapi tak baik dengan ahli keluarga. Yang ni satu benda yang amat susah. Tahu tak apa balasan dekat sini? Okey, kita ceritakan. Kesan dekat sini apa? Kesan dekat sini apa? Bab jamu makan ni, ada satu neraka. Ada satu neraka. Neraka ni dinamakan neraka Sakar. Neraka Sakar ni khusus untuk 2 geng. Okey, ketika dimasukkan manusia ni kat dalam satu neraka, nama neraka Sakar ni, malaikat tanya dia, masalakakum fi Sakar. Dia kata, "Woi, orang tua tak sedar diri. Masalakakum fi Sakar, pasal apa kau masuk dalam neraka Sakar?" Jawab ahli neraka Sakar, "Qalu," kata mereka, "lam nakum minal musallin." Kami dulu kat dunia tak solat lah, pasal tu kami masuk dalam neraka ni. Baik. "Walam naku nut'imu miskin." Kami dulu kat dunia kami tak bagi makan orang miskin. Maksudnya orang yang jenis tak ada perasaan. Maksud tak ada perasaan, dia tak ada perasaan. Dia tengok orang susah tak rasa apa, dia tak rasa duka cita, dia tak rasa sedih, dia tak rasa ya Allah tak boleh tengok. Dia tak rasa apa-apa ni. Tak ada perasaan. Mereka ni layak masuk dalam neraka Sakar. Tahu tak bab hubung silaturahim ni apa kesannya? Hubung silaturahim ni kesan hari ni kita ada doa macam-macam doa. Bulan Ramadan doa, sebelum Ramadan doa, lepas solat kita doa, macam-macam kita minta. Satu hambuk pun kita tak dapat. Antara asbab yang menjadikan doa seseorang ni tidak dimakbulkan oleh Allah, apa dia antaranya? Salah satunya adalah orang yang memutuskan silaturahim. Doa manusia ni akan diangkat. Kita doa ni akan diangkat naik kepada Allah. Tapi ada doa orang dan ada amalan orang yang Allah tak terima, dia akan tergantung di awang-awangan. Salah satunya adalah iaitu orang yang memutuskan silaturahim. Doanya Allah tak pandang pun, bahkan dia melayakkan kemurkaan dan maki hamun daripada para malaikat kepada orang tu. Dan apakah kesan kalau orang yang menghubungkan silaturahim? Siapa baca di dalam hadis Riyadhus Shalihin, kita akan jumpa Nabi SAW cerita tentang satu orang manusia di zaman dahulu, zaman Bani Israel. Dia tinggal ke satu tempat yang jauh. Dia keluar daripada rumah dia nak pergi ke satu kampung. Dalam perjalanan Allah kirimkan malaikat tahan dia kat tengah jalan.
Malaikat bagi salam, malaikat tanya nak pergi mana Pak Haji. Dia kata aku nak pergi ke kampung sekian kampung. Apa hajat engkau dekat kampung tu? Dia kata tak ada apa-apa. Aku pergi kat sana kerana nak menziarahi salah seorang saudara aku yang tinggal di sana. Maka kata malaikat, wahai tuan, wahai Pak Haji, maka aku adalah malaikat yang Allah utuskan untuk kabarkan kepada engkau Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan segala dosa-dosa engkau dan engkau akan dimasukkan dalam syurga di atas perbuatan yang kau buat ni. Hubung silaturahim ni. Baik, sebab tu jaga adik-beradik kita. Dia silaturahim ni bukan maksudnya tanya khabar, call assalamualaikum, tak, tu salah satulah. Kadang-kadang kita tunjukkan rasa keprihatinan, berikan apa keperluan yang dia nak. Saya balik satu hari ni, saya balik ke kampung. Saya 8 beradik, keluarga ramai. Dalam ramai-ramai ni seorang abang saya ni kerja tak menentu, kadang bantu orang buat roti canai, tolong orang kedai makan. Jadi dia tak sama macam yang lain. Kita tengok dia pun kadang sedih, kesian. Saya ni kadang, kita tak adalah kaya, tapi pakaian, benda yang kita pakai tu tak adalah terlalu mana pun. Tapi kadang-kadang orang lain tengok, dia mungkin tertarik. Saya beli kasut club, satu sandal club ni, harga dia seingat saya lebih kurang sekitar 200 ke 300 ringgit macam tu sepasang. Dan saya balik pakai untuk di kampung. Waktu balik kat kampung tu, cermin rumah tu gelap. Jadi saya duduk dalam, dia duduk kat luar. Abang saya datang pegang kasut belek, try pakai, pergi depan cermin tengok. So saya tengok dia, saya tahu dia tengah berkenan kasut tu. Baik, so apa saya nak buat? Saya nak bagi kasut tu dekat dia. Kasut tu saya dah pakai lama. Saya pun buat tak nampak saja. Balik ke Melaka, saya pun pergi cari kasut yang sama, beli, bungkus, bawa balik. Kemudian kita bagi kat dia. Bila kita bagi, rasa-rasa jadi macam mana? Dia pegang kasut tu, dia cium, ya Allah Akbar, kita tengok seronok. Sebenarnya itulah kebahagiaan. Bila jadi bahagia ni bila kita tengok orang lain bahagia. Bila jadi seronok ni, seronok bila kita dapat tengok orang seronok. Sebenarnya itulah yang paling terbaik dalam kehidupan ni. Bila kita mampu menyeronokkan ahli keluarga kita, adik-beradik kita. Tapi apa berlaku? Ramai orang yang abaikan yang ni. Hanya kerana tanah sekangkang kerau, kerana perselisihan bab yang sedikit, hanya kerana ikan seekor, hanya kerana kita katakan mungkin sebabkan kerana motor sebiji, kerana basikal, kerana ayam berak kat tangga rumah. Disebabkan benda ni ramai orang putuskan hubungan. Maka hubung silaturahmi asbab kita dapat satu anak tangga ke syurga. Dan yang terakhir, yang keempat, Nabi SAW kata wa salatul lail wa nasuniyam, bangun di tengah malam ketika orang lain tidur. Poinnya, ketika orang lain tidur. Sebab ustaz, saya bangun malam tiap-tiap kali Ramadan, pakcik tak pernah miss. Pakcik pergi qiyamul lail dekat masjid. Pasal apa pakcik boleh pergi qiyamul lail kat masjid? Pasal imam baca sedap. Pasal kat masjid buat qiyamul lail. Pasal kat situ masjid dekat dengan rumah. Kita pergi bukan sebab kita nak bangun, tapi sebab ada dah orang buat. Kalau tak ada orang buat, rasa-rasa kita nak bangun tak? Saya selalu tanya diri saya waktu saya nak keluar jadi imam ketika solat qiyamul lail di bulan Ramadan. Kenapa aku keluar ni? Sebab orang jemput. Kalau orang tak jemput, agak-agak engkau nak keluar tak? Nak keluar tak kalau orang tak jemput? Mungkin tak keluar. Baik, kenapa pergi mana ni? Qiyamul lail. Kat mana? Kat masjid. Kenapa nak pergi kat masjid? Dia orang dah beritahu dah malam ni ustaz punya giliran. Kalau bukan giliran saya, rasa-rasa saya nak pergi tak ke masjid? Kita fikir, mungkin aku tak pergi. Baik, kenapa bangun malam ni? Anak nak puasa. Kalau anak tak puasa, bangun malam tak? Tak. Sebab tu orang yang bangun, yang dapat syurga ni, dia bangun ketika orang lain tidur. Dia bukan bangun sebab orang, tapi dia bangun kerana Allah tu tadi. Hak ni susah. Bangun malam, ramai orang boleh bangun malam, tapi tak ramai orang boleh bangun malam sendiri-sendiri nak bangun kerana Allah. Yang ni susah. So kalau dia boleh buat, kekalkan 4 benda ni, confirm Nabi kata tadkhulul jannatu bisalam, masuk syurga dalam keadaan selamat sejahtera. So itulah kuliah kita hari ni. Baru 2 baris. Okey, tak sempat nak masuk. Tak apalah, nanti kita sambung poin yang seterusnya. Baru wahai anakku, maka tidak ada faedahnya seruan suci di tengah malam. Okey, nanti kita sambung apa kaitan tidak ada faedah seruan suci di tengah malam. Tanda sekejap. Nanti kita sambung kat situ. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ada soalan ke? Kalau ada. Okey, apa soalan dia? Dia masih confuse lagi tentang orang yang
Okey, baik. Soalan, bagaimana Ustaz? Okey, ada orang bukan Islam bagi salam dekat kita, nak jawab salam ke tidak? Okey, di sana ada beberapa cara. Yang pertama, beri salam hukumnya sunat. Jawab salam hukumnya wajib. Bagaimana pula kalau yang memberi salam itu adalah bukan Islam? Nak jawab salam ataupun tak? Maka di sana ada beberapa pesanan daripada para alim ulama kita cara bagaimana nak jawab salam bagi orang yang non-Muslim ketika dia bagi salam. Salah satunya, bila mana dia menyebut Assalamualaikum, Haji, Assalamualaikum, kita pun jawab Wa'alaik saja. Apa jawapannya? Wa'alaik. Apa makna wa'alaik? Ke atas engkau juga. Ke atas engkau apa? Allahu a'lam. Kerana assalam hanya kepada orang Islam. So, bagi non-Muslim tidak ada perkataan assalam, maka cukup dengan disebut wa'alaik. Okey. Okey, wa'alaik saja. Baik, itu satu. Yang kedua, kalau dia menggunakan salam dengan perkataan-perkataan yang mungkin macam seorang Yahudi pernah datang jumpa Nabi SAW. Apa dia kata? Ya Muhammad, Assalamualaikum. Bunyi macam salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Assam tu maksudnya mati engkau wahai Muhammad. Bunyi macam salam. So, apa kata Nabi SAW? Juga Nabi jawab benda yang sama. Wa'alaik. Ke atas engkau juga mati. Okey, so itulah jawapan. Atas niat dia, kalau dia niat dia nak mempersendakan kita, contohnya dia bagi salam tapi tujuan nak mempersendakan. Bila jawab wa'alaik ke atas engkau, sendaan kau pada aku dibalas dengan sendaan juga kepada engkau, wa'alaik. Itu maksudnya, sebab tu disebut dengan kalimah wa'alaik sahaja. Tapi kalau dia bagi dekat kita morning, kita pula tak ada kata mulut, bagi salam lah, Assalamualaikum, tak. Bagi salam khusus pembeza di antara kita dengan orang yang bukan agama yang agama yang lain adalah dengan lafaz salam. Salam itu menunjukkan kami kumpulan orang Islam. Okey, baik. Baik, alhamdulillah bi'alam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.